Mak bapak pun kalau orang datang minang anak dia, dia tanya, awak kerja apa? Ada sok-sok tak? Dia tanya. Ya, kerja tetap ke kerja apa? Dia tanya dulu. Kerja velcro. Cerah masa depan. Nah, jadi tuan-tuan dia sebut tentang harta dulu. Jarang orang kahwin tak tanya harta. Melainkan kalau dia kahwin dengan warga Nigeria. Jarang dia tanya Nigeria ni kerja apa. Tak tanya pun ada sok-sok ke perkeso ke, dia tak tanya. Dia kahwin je tuan-tuan. Jadi yang ini yang manusia cari. Setiap hari manusia cari ialah harta, wang ringgit. Itu merupakan perhiasan kita. Salahkah kita mencari dunia? Salahkah kita mencari harta? Tidak salah. Ianya tidak salah. Kerana Allah Ta'ala sebut memang dunia ini diciptakan untuk kita. Allazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan dunia ini keseluruhannya untuk kamu. Allah Ta'ala kata bahawa diciptakan dunia ini keseluruhannya untuk kita ambil manfaat. Sebab itu kita disuruh ambil dunia. Carilah dunia. Tetapi jangan simpan di dalam hati. Kerana itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan hidup di dunia. Dan juga kebaikan hidup di negeri akhirat. Maknanya kita disuruh bahagia. Bukan disuruh miskin. Bukan disuruh papa kedana. Bukan bila sebut tentang kaya, biarlah kedema. Kita miskin pun tak apa. Biarlah kita miskin di dunia. Kaya ni bagilah kedema. Salah tu tuan-tuan. Kalau kita miskin, macam mana nak bayar zakat? Wa aqimus salah wa atuz zakat. Kalau kita tak bayar zakat, macam mana? Disuruh bayar zakat, maknanya banyak wang. Disuruh banyak wang, maknanya banyak berusaha. Banyak berusaha, banyak wang. Banyak wang, banyaklah zakatnya. Bila zakat banyak, dia boleh membangunkan masyarakat. Ini yang disuruh, nombor satu. Tetapi jangan disimpan harta, jangan disimpan dunia di dalam hati. Boleh ambil dunia, letak di tangan. Bila-bila boleh buang, bila-bila boleh pegang. Jangan letak di dalam hati. Tujuan dan matlamat untuk dunia salah. Tujuan dan matlamat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal banun, anak-anak, wal banin, anak-anak yang menjadi perhiasan kepada kita dalam dunia selain daripada harta ialah anak-anak. Perhiasan kita dalam dunia, cuba tengok. Oh, kita hias di rumah kita dengan apa? Daripada luar rumah kita hias dengan cat. Rumah saya ada berbelah-belah cat. Tuan-tuan datang rumah saya, dinding di luar rumah saya ada 16 cat. Ada orang daftar, datang anak dia nak daftar tadika. Saya kata, makcik ni rumah saya bukan tadika. Dia kata banyak-banyak color macam tadika, kata dia. Saya kata kalau tadika dia ada Mickey Mouse. Saya tak ada Mickey Mouse. Rumah saya macam-macam cat, macam-macam color. Warna pagar lain, warna tiang lain, warna dinding lain. Sebab saya suka warna-warni, tuan-tuan. Kecantikan itu. Warna-warni itu melambangkan warna-warninya hidup saya. Keseronokan hidup. Ada masanya sedih, ada masanya duka cita, ada masanya relax, ada masanya tenang, ada masa tak tenang. Tuan-tuan, daripada luar kita hias dunia kita, rumah kita. Kita hias dengan kereta. Ada orang yang berbangga dengan kereta. Disusun-susunnya kereta. Yang terbarunya Preve. Kereta yang baru disusunnya. Tak ada kereta pun dia bubuh juga, kereta sorong. Bangga je rupa dia, tuan-tuan. Disusun ni kereta. Itu nama dia dunia. Menjadi kebanggaan kita. Begitu juga dengan anak-anak, menjadi kebanggaan mak bapak. Sebab itu bila kita masuk rumah orang, dia akan gantung gambar anak dia yang convocation. Gantung, kepala sengit je topi dia. Ini anak makcik yang mana ni makcik? Ini yang sulung. Universiti mana ni makcik? UTM. Yang sulung. Oh, alung lah. Kerjanya pun sekarang alung. Jadi nombor satu letaknya orang yang universiti. Dia letak gambar anak convocation. Yang nombor 8 tak ada. Mana yang kecil maklum? Yang kecil tak menjadi, kata dia. Ada di mana sekarang? Universiti Serenti. Yang tu dia tak bubuh. Kenapa tak bubuh? Kan anak
juga tu. Masalah dia bila dia masuk pusat serenti, dia dididik, dia diajar, dia diasuh, dia dilatih, mudah-mudahan dia berhenti daripada menagihnya. Bila dia balik ke rumah, dia tengok anak gambar dia apa ada, baru dia bangga. Kak Long ada, Kak Ngah ada, Abang Cik ada, Abang Lang ada, Abang Cho ada. Tengok-tengok dia tak ada. Aku ni anak ya ke gambar aku tak ada. Bubuh juga tuan-tuan gambar dia. Yang lain semua pegang ijazah, diploma, begini pegang ijazah. Dia pegang jarum, ambil gambar tuan-tuan. Letak di situ. Habis ada sedar diri dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kebanggaan anak, kebanggaan mak bapak. Sebab itu mak bapak, dia akan cerita tentang anak dia pada orang lain. Dua benda yang manusia ni duk cerita. Yang pertama tentang harta dia. Alhamdulillah lah, Felkra bagi bonus, kata dia. Syukurlah, nampak, dia cerita. Dia cerita kebanggaan dia. Dia cerita tentang harta dia. Alhamdulillah, kebun kelapa sawit awak tak lama lagi dapatlah hasilnya. Ya, dapatlah hasilnya. Ni kebanggaan yang dia cerita. Kebanggaan. Kebanggaan ini juga dicerita tentang anak dia. Anak dia dapat 5A, dia khabar. Orang tak tanya pun. Alhamdulillah, ada anak saya 5A. Kawan tu anak dia 5D. Marah dia. Tak tanya pun, kata kawan tu. Sebab apa dia cerita? Sebab dia bangga. Anak dia hari ni dapat kerja. Dia buat kenduri di masjid. Kenduri apa ni Pak Mat tempe? Anak saya dapat kerja, alhamdulillah lah. Dia jamunya makan tempe malam itu. Sebab namanya Pak Mat tempe. Anak dia kerja dalam cermin pun dia bangga. Lama tak nampak Kak PA ke mana? Saya ke Kuala Lumpur tengok Siti. Siti dah naik pangkat. Sekarang tempat kerjanya dalam cermin, kata dia. Dulu kerjanya di luar, sekarang dah dalam. Dalam cermin pun dia bangga. Inilah dipanggil sebagai anak, tuan-tuan. Yang Allah Ta'ala uji kepada kita sekarang. Jadi di sini Allah Ta'ala sebut. Yang pertama harta, yang kedua anak. Harta ni kita bukan tajuk kita. Yang kita cerita malam ni tajuk ialah anak. Anak ini kata Allah fitnah. Allah kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu fitnah. Hai Ustaz, fitnah ni macam mana? Fitnah ni tak elok ke Ustaz? Tidak. Orang Melayu faham fitnah tu nuduh orang. Dia nuduh orang tu fitnah juga. Tu fitnah juga. Dia mau kata saya nak bertanding pilihan raya kali ini. Saya pun tak tahu bila saya nak bertanding. Ustaz Kazim pom-pom bertanding. Bro. Saya pun tak tahu saya nak bertanding bila. Diri sendiri pun tak tahu. Itu sebab ada wartawan tanya saya, betulkah Ustaz akan bertanding? Tak adalah. Saya tak pernah mencalon tak pernah pun. Ada tak ada parti yang nak Ustaz bertanding? Ada, saya kata. Parti mana Ustaz? Rahsia. Rahsia. Ustaz terima tak? Tak. Saya tak terima. Parti mana Ustaz? Barisan Nasional ke? Tidak. Barisan Nasional tak pernah offer saya seumur hidup saya. Parti lain, saya kata. Ustaz terima tak? Tak, saya kata. Kalau dia orang nak juga Ustaz, boleh. Dengan syarat jadi menteri besar. Kalau exco tak nak, nanti kena pecat. Saya tak mau jadi exco kan, dipecatnya. Balik gitu wartawannya, tuan-tuan. Yang terbaru dia orang fitnah saya dapat projek buat arang. Apa kejadahnya saya buat arang, tuan-tuan? Tak ada kena mengena dengan saya bukan kerti buat arang. Ini nama dia fitnah. Adakah anak kita fitnah pada kita? Tidak. Fitnah di sini maknanya ialah ujian. Dimaksudkan ayat dalam ini ialah fitnah anak, maksudnya Allah uji kita. Allah uji. Sebab tu bila isteri mengandung, ujian sampai. Ujian sampai. Mula-mula mengandung sampai ada ujian. Muntah. Lawyer. Muntah. Bau suami dia pun tak boleh. Duduk dekat-dekat macam ni, dia terajang suami dia. Tengok TV pun tak boleh. Duduklah jauh, kata dia. Bau tak suka, kata dia. Amboi, kamu ni. Kamu tidur dengan aku apa selama ini apa? Dia tak boleh. Nama dia mabuk. Mabuk muntah. Sampai tak
mampu suami nak ajak, suami nak jaga, suami hantar isteri dia balik kampung. Mak jagalah pe'ah mak. Saya dah tak lalu jaga mak. Teruk benar mabuknya mak. Besoknya mak dia sidai kain. Pe'ah kerja tidur je. Kawan pening mengandung. Jiran sebelah tanya mak dia, siapa datang semalam? Pe'ah. Kata dia, menantu aku datang. Si Aiman lah hantar. Apa halnya? Mabuk. Bila dia minum arak? Ini pun ada juga. Bukan minum arak kat Pe'ah. Dia mabuk mengandung. Seksa ujian sampai tak? Ada orang yang mabuk mengandung dia 3 bulan. Ada yang isteri bila mengandung, suami yang mabuk, isteri tak mabuk. Suami pula muntah. 3 bulan kerja TMB duk muntah kat atas tiang elektrik. Duk wek muntah. Lari hak jaga keren di bawah. Allah Ta'ala uji pada kita. Sebab itu ada orang yang bila mengandung, suami tak suka. Ujian. Suami tak suka. Isteri dia kata, abang, tadi pergi cek doktor. Terror kamu yang cek doktor. Lepas tu doktor cek kamu. Dia kata, abang, doktor kata saya mengandung 2 minggu. Suami dah berubah. Kan aku kata beringat. Beringat, kamu faham tak? Isteri dia kata, kalau saya tidur seorang abang, tak jadi apa saya. Abang yang ngacau saya. Kita udah tuan-tuan. Tak suka mak, tak suka bapak, tak suka. Bila mak bapak tak suka, macam Datuk sebutkan tadi lah. Apa yang berlaku pada anak kita sekarang, bukan kesannya sekarang. Dia berpunca daripada dulu. Apa yang kita dapat sekarang, hasil daripada dulu. Hasil perbuatan dulu. Hasilnya sekarang kita nampak. Bila mak tak suka, dia mengandung. Bapak tak suka, isteri dia mengandung. Tok Wan tak suka, menantu dia mengandung. Mertua tak suka, menantu dia mengandung. Anak ini akan lahir dan di dalam istilah sains dia dipanggil sebagai the unwanted child. Budak-budak yang tidak dikehendaki. Sebab itu bila dia besar, dia timbulkan masalah. Sebab masa mengandung, bapak tak suka. Orang kata tak mau mengandung, dia mengandung juga. Dia tak suka. Yang mak pun tak suka, geram mengandung juga. Duk tumbuk budak tu. Penyek kepala budak tu, tumbuk hamba Allah tu. Mak pun tak suka. Mak katakan, aku kata dah menunggu, kamu tak nak tunggu. Sebab tu mengandung. Itu aku jugalah nak bela, aku pun mengandung, kata mak mertua. Udah berlawan dengan mak mengandung. Bapak pun tak suka, aku tak ada masa aku nak jaga cucu. Sekarang pun cucu aku banyak, lembu nak kena jaga, ayam nak kena jaga. Semua orang tidak suka. Bila semua orang tidak suka, anak itu akan jadi masalah bila dilahirkan. Sebab tu akak-akak yang mana boleh mengandung, cubalah lepas ni kalau mengandung suka-suka. Seronok. Yang mana boleh mengandung lah. Yang mana tak mengandung tu tak boleh mengandung dah, menung je lah. Okay. Yang mana boleh mengandung tapi tak ada kawan, cari kawan. InsyaAllah. Yang mana bujang-bujang boleh mengandung lagi, carilah kawan. Sini ramai bujang-bujang ni. Mana tahu kot malam ni kita tengok dia, dia tengok kita. Kenyit mata kat dia. Oi, dia tengok kita, dia jeling mata. InsyaAllah. Okay, ada orang datang mengadu kat saya, dia minta saya cari jodoh untuk dia. Umurnya 73 tahun, lelaki. Ustaz tolonglah cari jodoh untuk saya. Saya tanya dekat dia, ciri-cirinya apa Pak Cik? Umur 50 sampai 60. Kebolehan dia mesti pandai menunggang motosikal. Yang keduanya mesti kuat agama. Yang keempat mesti banjar. Jadi siapa ada ciri-ciri di sini, angkat tangan macam saya, insya-Allah. Umurnya 73, semua penyakit ada. Macam mana darah